لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Amma ba'd. Terima kasih diucapkan kepada bahagia Tuan Pengacara Majlis yang dihormati Berusaha Encik Nur Syahrizal bin Masyran bin Masyahrin, maafkan saya, Bendahari Lembaga Koop Sahabat, yang berusaha Encik Muhammad Nasri bin Hamidi, ahli Lembaga Koperasi Sahabat, yang berusaha Puan Hartati binti Abdul Jalil, ahli Lembaga Koperasi Sahabat, yang berusaha Hajah Sa'diyah binti Ismail, ahli Lembaga Koperasi Sahabat, yang berusaha Tuan Haji Mazri bin Mahmud, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Koperasi Sahabat, Barisan Pengurusan Tertinggi, Ketua-ketua Jabatan serta seluruh warga Koperasi Sahabat, dan juga tak dilupakan kepada pihak pengurusan Masjid At-Taqwa. Hadirin dan hadirat, muslim-muslimat, mudah-mudahan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala yang memberi kepada kita kesempatan pada pagi ini, pagi yang penuh barakah, yang mana kita semakin merasai kehangatan bulan Ramadan yang insya-Allah dalam 7 hari lagi. Hari ini hari Rabu, tak sampai, Selasa depan insya-Allah dah masuk ke dalam bulan Ramadan. Jadi sesuai dengan tajuk yang diberikan pada hari ini kepada saya, iaitu Marhaban Ya Ramadan, kefarduan puasa. Saya kira tuan-tuan dan puan yang berada di hadapan saya ini sudah pun sedia maklum tentang hal-hal berkaitan dengan hukum hakam puasa. Kerana apabila kita nak masuk kepada sesuatu ibadat, maka ketika itulah ilmu fardu ain itu diberatkan ke atas kita, dituntut. Ini seperti juga dengan ibadat-ibadat yang lain. Solat, tak wajib kita belajar ilmu tentang solat, melainkan apabila masuk saja waktu untuk kita menunaikan solat, wajib ada ilmu waktu itu. Puasa, kalau tak nak belajar sebelum masuk Ramadan, tak ada masalah. Tapi bila masuk saja Ramadan, wajib ada ilmu itu supaya kita dapat melaksanakan puasa mengikut panduan syariat Allah Ta'ala. Tapi yang namanya manusia ni, dia bukan macam robot, boleh install masuk terus program, terus kita aktif daripada tak tahu, dalam 10 second boleh terus menguasai. Itu bukan manusia. Yang namanya manusia ni, dia ada proses. Sebab itu kita ambil tempoh masa yang lama untuk kita buat persediaan. 3 bulan nak masuk Ramadan, dah ulang kaji, buat persiapan. Lagi 3 bulan nak masuk bulan haji, dah naik nama dah, jadi jemaah haji tahun ini. Walaupun belum dapat tarikh penerbangan lagi, dia dah buat persiapan. Khusus umrah, khusus haji, buat medical check up dan sebagainya. Jadi itulah, saya kira pada hari ini sebahagian daripada kita punya persiapan untuk kita menyambut Ramadan Al-Mubarak. Dan saya sangat terkesan dengan
suatu tulisan ataupun suatu penyampaian yang ditinggalkan oleh almarhum Tuan Guru Dr. Haruddin Al-Hafiz rahimahullah ta'ala, ulama yang tidak asing lagi di tanah air kita. Beliau ada menulis dalam satu tajuk, mungkin artikel, Ramadan Tetamu yang Teragung. Ramadan ini ibarat tetamu. Kalau boleh kita jadikan dia perumpamaan, Ramadan ni ibarat tetamu yang akan datang pada waktu dan ketika yang ditentukan. Bagaimana kita menyambut Ramadan? Tengok kepada keadaan kita masing-masing, hubungan kita dengan Ramadan. Seorang yang menunggu kedatangan ataupun kunjungan orang yang istimewa, yang mempunyai hubungan yang dekat dengan dia, maka dia akan teruja, akan rasa seronok. Walaupun hakikatnya tiap-tiap kali tetamu datang ke rumah kita, kita mesti kena berkorban. Baik mak ayah kita datang, baik adik-beradik ipar duai datang, ataupun kawan-kawan, kita sebagai tuan rumah nak tak nak kena berkorban. Korban apa? Korban masa lapang kita. Kalau ikutkan hari-hari minggu nak berehat santai kan. Istilah sekarang orang panggil apa? Healing, nak ber-me time kan. Tak nak diganggu. Tiba-tiba orang telefon, ada dekat rumah tak kan? Ingat nak singgah sekejap. Jadi kita terpaksa korbankan masa rehat, masa lapang. Dan terpaksa korbankan juga harta benda. Kalau tetamu datang takkan hidang air kosong kan. Takkan air kowe je, korang-korang kena juga bancuh teh, biskut-biskut kering. Kalau tetamu biasa-biasa. Tapi kalau tetamu tu luar biasa, ini mak, bapak mertua nak datang ataupun cikgu lama, kita rasa nak tak nak, benda tak ada pun kena bagi ada juga. Carilah nasi-nasi Arab ke, sup-sup kambing ke yang agak luar biasa sikit nak menyambut tetamu istimewa. Sekiranya orang yang datang berkunjung itu adalah orang yang kita kasihi, beban tadi tidak terasa. Kita korbankan masa, tak rasa rugi, tak sayang. Bahkan kita rasa lagi seronok kalau boleh bagi servis yang terbaik. Kalau saya boleh bagi lagi makan yang lagi sedap, saya mesti akan buat kan. Kita hidang nasi Arab, kita minta maaf lah, ini je yang termampu kan. Jadi kita mengaku kelemahan diri kita, kalau boleh nak bagi lebih lagi kan. Itu kalau tetamu tu tetamu yang dialu-alukan, yang kita tunggu-tunggu. Tapi kalau tetamu itu tetamu yang tak diundang, tak dialu-alukan, tak dijemput pun, bila kita bagi dia masuk dalam rumah kita, dalam hati tu kejap-kejap tengok jam. Dalam hati ni harap-harap tak lama lah dia duduk ni kan. Aku baru nak lena tadi. Baru nak lena kan. Nak tolak mentah-mentah kesian pula, bagilah masuk dulu. Hidang pun air kosong je. Kalau bagi air panas lambat nak sejuk, mesti lama dia duduk ni kan. Bagi air sejuk cepat sikit minum, boleh balik kan. Tak ada dia keluarkan roti ke biskut kering, tak ada. Ada dekat dapur tapi sengaja tak nak bawa keluar. Kalau bawa keluar kan lama pula menyembang. Air kosong je. Minta maaf lah, ini je yang ada. Ini bukan contohnya. Majlis ceramah memang ada kena macam ni. Kalau letak nasi Arab, goreng pisang, dia tak jadi ceramah. Saya tuan-tuan tengok dekat air ni, saya takut je tuan-tuan bandingkan pula. Jadi hidang yang sangat simple dalam hati, biar dia cepat-cepat balik kan. Mana kita tak sedia untuk mengorbankan masa kita, tak sedia nak mengorbankan harta kita, tak sedia untuk nak keluarkan modal. Sebab apa? Tak dialu-alukan. Jadi begitulah dengan kehadiran Ramadan yang tak lama lagi ni. Kita di mana? Kalau kita orang yang dah buat persiapan rapi, rumah dah dihias, orang kata hias rumah awalnya, raya lambat lagi. Kita kata saya bukan hias untuk raya, saya hias untuk Ramadan. Tuan-tuan kalau ada pengalaman pernah pergi ke negara Arab lah, khususnya Timur Tengah kan, Mesir,
Syria, Palestin, Jordan, kawasan-kawasan yang sekitar daerah itu. Mereka bila masuk Ramadan meriah. Masjid-masjid dia dah mula dah pasang lampu-lampu hijau dekat menara dia tu. Yang tu pasang setahun sekali je. Ya. Biar dia nampak lain daripada biasa, tak sama macam hari biasa. Jadi bila masuk malam Ramadan, orang dah nampak dah, wow, masjid memanggil-manggil kita. Lampu tu bukan saja-saja tu. Lampu dia buat warna yang menarik supaya apa? Dah memanggil-manggil, marilah datang, marilah datang. Kemudian di rumah-rumah digantung macam tanglong-tanglong tu. Lampu yang tergantung-gantung, ada bentuk bulan, ada bentuk kubah masjid, ada bentuk bulan sabit kan, yang ada ciri-ciri Islamik kan. Dipasang. Bermula bila? Bermula daripada 1 Ramadan. Ini nak tunjukkan kegembiraan seorang tu teruja ketika nak menyambut Ramadan. Macam mana tadi tuan rumah yang seronok nak sambut kedatangan tetamu. Jadi kita semua insya-Allah masuk dalam golongan tu lah. Kan? Jadi marhaban ya Ramadan, selamat datang ya Ramadan. Tak sampai lagi, tapi dah gantung banner. Kan? Tak sampai lagi, tapi dah buat dah cat pagar contoh. Siapa nak datang ni? Yang nak datang ni contohnya sultan nak datang rasmi. 3 bulan jalan berlubang diturapnya, apa nama, line putih tak nampak, ucat balik bagi elok. Parking, kotak parking tak jelas, takut nanti salah parking, cat balik, buat persiapan. Ni tak berkilat lah, nampak lusuh, buh 1 layer lagi, bagi berkilat nampak cantik. Nak sambutnya, datangnya, makan malam sekejap, perasmian sikit, balik, dah habis. Tapi persiapan 3 bulan. Ramadan nak datang sebulan, takkan buat persiapan sehari. Kalau tadi tetamu datang sekejap saja, persiapan 3 bulan. Ini Ramadan datang sebulan, 30 hari. Tak patut kalau kita buat persiapan sehari, ataupun langsung tak ada persiapan. Tahu-tahu, dah puasa dah. Terkejut dia. Jom kita mengetih pagi esok. Kau pergilah mengetih seorang-seorang. Dia ajak mengetih hari Selasa depan. Siapa nak mengetih dengan dia? Jadi tak terasa bahawa Ramadan tu akan datang, dah nak masuk dah. Itu bukan kita lah, itu orang lain. Kita di sini insya-Allah. Mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, antara persediaan ataupun persiapan yang perlu kita buat untuk kita menyambut kehadiran Ramadan Al-Mubarak, yang pertama ialah mesti kita menyelesaikan hutang-hutang yang ada, sekiranya ada lah, hutang-hutang yang ada yang berkait dengan puasa-puasa yang lalu. Ramadan tahun lepas kalau belum settle lagi qada, jadi masih baki lagi 5 hari, kena selesaikan. Saya baru ni bantu jugalah isteri, bantu macam mana? Teman. Pasal anak saya yang paling bongsu ni lahir 5 Ramadan tahun lepas. Jadi bayanglah nak kena ganti puasa tu. Ya kita seronoklah, alhamdulillah lahir bulan Ramadan, kan. Anak yang sebelum tu lahir 27 Ramadan. Okeylah 3 hari lagi nak raya. Anak yang keempat ni lahir 5 Ramadan. Maknanya 25 hari nak kena qada, kan. Dah masuk bulan Rajab, tanya, ayang ada berapa hari lagi? Tak habis, ada lagi belah-belah hari lagi. Okey tak apa, abang teman, teman sahur je lah. Teman sahur, teman berbuka, kan. Puasa bukan nampak, kan? Kalau saya puasa benda tak nampak, dia puasa pun saya tak nampak. Masing-masing kerja tempat lain-lain. Jadi kurang-kurang kita kejut sahur, bangun sahur bagi semangat. Buka puasa, nak makan apa hari ni, abang belanja. Jadi semangatlah sikit, kan. Jadi kalau sahabat-sahabat belum habis lagi ganti, kena ganti. Kalau tidak nanti kena denda, kena bayar fidyah, kerana tangguh setahun tak selesai-selesai qada. Ada di ketika waktu saya dalam program Tazkirah Malam Jumaat bersama dengan Dr. Sharifah Hayati, kita bincang tajuk qada dan bayar fidyah. Orang tanya, bayar fidyah ni nak kira macam mana, berapa, kan? Saya kata cuba Google tengok
buka telefon, cuba Google, search di Google berapa kadar fidyah. Dia tengok-tengok, oh RM1.80 je sehari kan. Satu mud tu kadarnya 1/4 cupak kan. Jadi kadarnya kalau kita bayar zakat RM7, 1/4 berapa? Kan? Lebih kurang dalam RM2 je lah. Kan? RM2 je sehari. Bukanlah nak hukum kita sangat, tapi bagi peringatan. Siapa yang lewat bayar, dia kena charge, kena denda. Puasa tetap puasa, denda tetap denda. Kan? Jadi itu peringatan kepada kita. Allah Ta'ala ni tak nak kita masuk dalam Ramadan dalam keadaan tak ada persiapan. Tak nak masuk dalam Ramadan buka buku yang baru, hutang lama tak selesai lagi. Jadi biar kita tu ada persiapan. Persiapan. Jadi yang pertama paling penting sekali ialah bagaimana kita mempersiapkan diri kita dengan ilmu pengetahuan tentang hukum hakam puasa. Sebab tu saya bawa contoh saja, contoh bukan kita nak baca hari ni pun, contoh saja. Kitab-kitab bila nak masuk Ramadan kena pula dengan tajuk hari ni, marhaban ya Ramadan kan. Jadi kitab-kitab fiqh, soal jawab, hukum hakam ni kena ada selalu dengan kita. Kan? Jadi bila terlupa, orang tanya apa perkara, jom kita bincang sikit benda-benda yang membatalkan puasa pun, saya pun tak ingat dah. Jadi ada buku boleh tengok, boleh rujuk kan. Ialah akhir zaman, ilmu di dalam buku bukan dalam dada. Al-ilmu fis sutur, dalam tulisan, bukan fis sudur. Tak apalah, ala kulli hal ada benda yang mengikat kita supaya kita tak buat sesuatu dalam keadaan kejahilan. Kata Imam Ibn Ruslan dalam Matan Zubat, dia kata apa? Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang yang beramal tanpa ilmu, puasa tanpa ilmu, solat tanpa ilmu, walaupun perbuatan yang dia buat tu betul secara kebetulan, dia pun tak tahu sangat, ngikut je orang buat, kebetulan betul, amalnya itu tetap juga tak diterima. Kerana dia mesti kena ada pengetahuan. Mesti kena ada pengetahuan. Tiap-tiap amal ibadat dia kena ada pengetahuan yang basic, asas. Kalau orang tanya puasa ni berapa rukun kan, kita pun kira daripada pukul 6 pagi sampai 7.30. Tiba-tiba kira jam pula kan. Orang tanya berapa rukun? Kira 6 pagi sampai 7.30. 7, 8, 9, 10, 11. Dia kata ada 13 rukun. Ingat macam solat 13 rukun kan. Tak boleh. Jadi tak boleh macam tu. Benda-benda basic bab rukun kita kena tahu, macam kita menghitung bilangan jari kita. Orang tanya jari tangan kanan ada berapa? Ada tak kita fikir-fikir sekejap ya, bagi saya masa 5 minit untuk jari tangan kanan je. Jadi tak payah fikir-fikir pun. 5 dengan confident jawab. Jari kaki ni berapa? 9 kan? Oh sudah 9 pula kan. Dia kata saya diabetes, potong satu jari kan, jadi tinggal 9. Contohnya tak ada fikir-fikir. Orang tanya berapa rukun wuduk? 6. Berapa rukun solat? 13. Berapa rukun puasa? 2. Takkan 2, dia kata 12 jam puasa takkan 2. Takkan pula kan? Memang 2, bukan kita bergurau kan? Niat dan menjaga diri daripada perkara membatalkan puasa. 2 je. Daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Mana kita kena ada ilmu-ilmu basic, yang basic. Adapun ilmu soal jawab yang rumit tu, itu kita tak tahu pun tak mengapa. Sebab dia bukannya fardu ain, tu fardu kifayah. Ustaz-ustaz, tok-tok imam, mufti-mufti ada untuk kita rujuk kan. Macam tu orang tanya, tiap-tiap tahun orang tanya, macam mana Ustaz hukum kalau saya ni korek hidung? Tu common, soalan common. Tiap-tiap tahun orang tanya kan. Mereka kata korek hidung boleh tak? Dia tanya korek hidung tu tahap macam mana? Adakah sikit-sikit saja ke masuk sampai satu jari terus kan? Dia kata sikit-sikit depan-depan ni saja. Kalau sikit-sikit tak apa. Kalau dah sampai tenggelam satu jari tu batal kan. Kadang kita nak kena jawab macam tu.
Dia tanya pula had mana yang dia boleh kata tu. Had mana yang boleh tu. Kalau tenggelam satu jari batal. Sebenarnya itu bukan jawapan yang tepat. Jawapan yang tepat dia memasukkan sesuatu ke dalam rongga dia panggil jauf, baru batal puasa. Had dia mana? Kalau mulut kita, had dia pada halkum, kerongkong. Buka mulut kan, doktor nak cek, buka mulut kejap. Tak nak buka ni. Buka mulut saya nak cek, kata demam, kata batuk. Tak boleh, saya puasa. Dia masukkan kayu tu atas lidah kita je, bukan sampai ke kerongkong kita pun. Pasal apa tak nak bagi buka? Sebab takut batal puasa. Pasal tak tahu kata benda tu tak batal puasa pun. Kalau mulut, halkum, makhraj ha. Cuba buat sini tengok. Ha. Sekali lagi. Ha. Tu ha. Tak apa, tak puasa lagi tak apa. Kalau puasa jangan buat. Nanya orang sebelah. Kita pasal tak puasa, mulut okey lagi. Kalau dah masuk puasa esok, ha macam tu, orang sebelah, wal-iyazubillah. Tapi tak apa. Di sisi Allah bau busuk mulut orang berpuasa tu lebih harum daripada kasturi. Itu nanti kita bincang kejap lagi. Kalau mulut sampai ke halkum, kalau hidung sampai mana? Hidung ni sampai ke tulang hidung. Tuan-tuan pegang hidung ni, yang depan ni tulang yang lembut ni, kan? Ni kalau rebus, kalau buat sup empuk dia. Tapi yang atas ni tulang keras ni, rebus macam mana pun dia takkan empuk dah. Melainkan dia kena hempuk je kan. Ni yang atas ni. Jadi ni baru dia punya had. Dia panggil khayshum. Tempat yang rongga yang tak boleh dilepasi. Kalau lebih daripada had tu, mana batal puasa kita. Begitu juga dengan kawasan rongga-rongga terbuka yang lain, kubul dan dubur contohnya kan. Jadi perkara-perkara yang asas tu kita tahu, perkara-perkara yang furu', cabang-cabang, sebaiknya kita ulang kaji. Kalau tak tahu pun tak mengapa, yang penting ada tempat rujuk kita. Suatu kena berkawan, kena bina hubungan dengan alim ulama, ustaz-ustaz. Kalau di tempat kita mesti ada imam masjid, bina hubungan. Ya, ustaz, imam sini ya. Saya qariah sini. Boleh saya minta izin nak simpan nombor tu imam? Kan? Jadi imam pun pelik. Akak ni nak simpan nombor saya, nak buat apa pula? Risau pula dia kan. Jangan mesej saya malam-malam. Rumah saya setiap malam cek telefon. Kan? Jadi tak, bukan. Saya simpan nombor ni, kurang-kurang ada soalan-soalan fiqh saya nak tanya. Okey, baik, tak apa. Jadi kita kena ada hubungan. Kan? Ada hubungan dengan ustaz-ustaz. Ustaz mengajar Quran, mengajar tajwid. Simpan nombor telefon. Kejap lagi Ramadan nak baca Quran. Dia baca Quran, baca sampai dekat tanda tu. Tanda apa pula ni dia kata ni? Tak pernah aku tengok pula. Dia sebab dalam tulisan Quran tu ada beberapa tanda yang pelik. Pelik itu bukanlah maknanya salah kan. Dia jarang-jarang ditemui. Contoh macam tanda saktah. Kan? Tak banyak dalam Quran. Contoh macam tanda apa tu, hak yang bulat penuh tu, satu je dalam Quran. Kan? Jamiyun. Contoh. Dia tengok ini apa pula ni? Salah cetakan ke? Kalau kita tak tahu nak baca, jangan kita hantam aja, jangan langgar aja. Berdosa. Telefon dah ustaz, mesej ustaz ambil gambar. Hantar mesej ustaz. Tanda ni, ayat ni macam mana nak baca? Jadi kalau kita ada bina hubungan dengan ustaz-ustaz, ustazah, tutup imam, bila kita ada kemusykilan, kita dapat cari penyelesaian. Jangan biarkan. Jangan biar dah habis Ramadan baru tanya. Ustaz, macam mana kes kalau saya ni? Padahal kalau tanya pada hari itu dah dapat penyelesaian. Tapi kalau dah tangguh, akhirnya sampai tahap kena qada puasa dan sebagainya. Itu penting. Jadi yang pertama ni adalah ilmu pengetahuan. Pun sama juga ilmu pengetahuan tentang bulan Ramadan tu sendiri. Ya. Masuk Ramadan macam mana? Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma ataupun ghubbiya alaikum
fa akmilu iddata sya'ban 30 yauman atau kama qala. Berpuasalah kamu kerana melihat anak bulan. Berbukalah kamu, yakni raya, ketika melihat anak bulan. Kalau tertutup atau terlindung anak bulan daripada kamu, maka sempurnakanlah Sya'ban itu 30 hari. Nah, jadi kita tahu, oh, panduan dia adalah tengok anak bulan. Raya pun tengok anak bulan. Kena tahu ke? Kena tahu. Pasal punca kena tak tahu ni lah ramai netizen-netizen yang kutuk, maki, marah pula Jabatan Falak. Kenapa tahun ni raya buat raya terkejut 29 hari? Kami baru nak prepare ni, beli barang baju raya last minute. Kan? Tahu-tahu esok dah raya. Dia marahnya mufti. Dia marahnya Jabatan Falak sebab apa? Sebab menentukan raya 29 hari. Bukan raya 29 hari, puasa 29 hari, kan? Jadi raya terkejut. Tahun lepas kan? Tahun sebelum tu. Kan? Saya pun terpalit juga lah sekali, kan? Kita bertugas imam tarawih masa tu dekat Masjid Putra. Ingatkan malam esok boleh santai-santai lagi. Tengok malam raya dah. Allahu Akbar. Apa pun tak beli lagi, kan? Bagi kata orang Perak. Jadi baju ke mana, apa ke mana. Ingatkan malam tu dah nak pergi cari sebelum balik. Jadi kepada siapa pula kita nak marah? Pasal penentuannya tu ikut anak bulan. Yang kita tengok dalam kalender tu, itu dia panggil kaedah hitungan hisab. Kan? Dia kira tengok anak bulan ikut kematangan, dan kalau ikut kebiasaannya, jadi Ramadan tahun ni 30 hari. Jadi buat kalender tu untuk mudah kita nak susun program. Tapi itu bukan keutamaan, dia secondary. Yang premiernya, yang primarynya, yang asasnya ialah kita kena tengok anak bulan. Nak tak nak, orang kata tak payah tengok lah, ni musim hujan ni. Tak, kena tengok juga, kena cerap juga, teropong juga tengok. Kalau tak nampak, ataupun kalau nampak tiba-tiba anak bulan dah besar dah, ataupun contohnya tak cukup umur, selalunya tak cukup umur, anak bulan tak cukup umur, saiznya tak cukup, degreenya tak cukup, jadi tambah lagi sehari, bulan Syaban contohnya, tambah lagi sehari bulan Ramadan. Itu kaedah kita tahu, itu yang pertama. Kaedah berbuka puasa, macam mana penetapan waktu berbuka, kena tahu juga. Waktu buka ni mengikut apa? Apa panduan dia kita buka puasa ni? Sajalah tanya, kan? Azan, kan? Lagi? Kalau di kampung-kampung di belah Sabak Bernam ni, belah mertua saya ni, dia orang pakai tu, gong tu. Gong, gong, gong. Kan? Jadi jawapan dia, bunyi azan, laungan azan, bunyi gong ataupun tiup trompet ataupun bunyi siren, semua tu bukan menentukan waktu berbuka. Yang menentukan waktu berbuka adalah terbenam matahari. Bila matahari terbenam, dah tak nampak dah bulat tu, bulat tu dah tak ada dah. Yang tinggal mungkin cahaya kuning-kuning saja. Tak nampak dah bentuk matahari tu di ufuk, maknanya masuklah waktu berbuka. Tapi siapa pula nak pergi tengok matahari tu? Dah naik atas bumbung masing-masing waktu maghrib, tengok pegang kurma, kan? Air Syawal pegang kurma, tunggu. Tak buka, pakai tak buka puasa lah, kan? Tak yakin. Jadi azan tu panduan, jam panduan. Dia panggil dalil, kan? Tanda, ataupun orang panggil qarinah lah, tanda kata dah masuk waktu, maka dia lakukan azan. Tengok matahari itu benda yang yakin. Azan tu benda yang masih boleh orang tu boleh ada kebarangkalian juga. Kan yang berlaku di Gombak berapa tahun sudah? 3 minit je awal, 3 minit azan. Tok Bilal tersilap dengar azan dekat radio ke macam mana, ataupun tersilap tengok jam ke, dia azan. Orang kat rumah hanya macam ni tunggu ni. Dia nak mengambil sunat. Sunat katanya buka puasa ni jangan lengah-lengah, kan?
Jadi dia kata bila azan je ngak terus. Tok bila Allah dia pak makan. Makan lepas habis azan pun semua dah sebahagian AJK perasan kata dah terawal azan dah bincang mesyuarat macam mana kita nak buat ni, habislah qaryah kita ni buka puasa awal kecoh. Tahu tak yang jadi kecoh tu puncanya apa? Tahu tak apa punca kecoh? Itu satulah. Itu over sangat. Sampai ke orang yang tak ada kena-mengena pun sibuk nak komen juga. Dia je duduk tempat lain. Dia buka puasa elok je. Dia pula berlebih-lebih pula. Patutnya Tok Bilal tak boleh macam ni. Awak tak ada kena-mengena nak kena potong, tak ada kena-mengena. Orang situ okey je. Dia yang jadi kecoh tu sebab dia buat pengumuman dekat speaker masjid. Jadi siapa yang buka puasa pada hari ini dengan mendengar azan kan, puasa pada hari ini dah qada balik pada ni. Oh, orang terkejutlah, paniklah. Patut bagi relax dulu. Relax, tenang dulu. Tuan-tuan dah buka puasa dah? Makanan hari ni semua okey? Dah tarawih dah? Semua okey? Kami ada berita baik untuk anda semua. Anda boleh top up lagi pahala puasa walaupun Ramadan dah berakhir, anda ada peluang lagi untuk puasa. Oh, ayat dia tu macam salesman kan. Jadi anda ada peluang lagi. Orang lain tak boleh dah. Ya, pahala sama macam Ramadan. Ya, hari ni puasa kita semua kena qada kan. Jadi orang kat rumah tu pun reda sikit, tak dah terkejut sangat. Orang tu apa? Seni ya. Tu. Dia jangan kalut kan, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Tenang tu daripada Allah, sifat yang terpuji. Kalut ni daripada syaitan. Itu pengajaran lah kita ni. Jadi bila waktu berbuka, bila waktu wajib puasa, kita kena tahu. Kalau berbuka dengan terbenam matahari, wajib kita mula puasa ialah dengan terbit fajar. Ini pun sama juga kes dia. Tak adanya orang nak tunggu tengok fajar dah terbit. Fajar tu pun tak tahu apa benda fajar ni. Tahu tuan-tuan, ada orang dia puasa pukul 7 pagi baru start. 7 pagi. Sebab apa? Dia kata sebab saya tengok betul-betul Ustaz, fajar terbit baru start puasa. Kan? Yang azan ni belum tentu lagi. Oh, hebat pula dia ni. Dia pakai kita punya buah yang tadi tu. Azan ni belum tentu Ustaz. Fajar terbit baru kita puasa. Jadi dia start puasa pukul 7. Orang lain semua salah. Pasal apa? Dia kata terbit fajar pukul 7. Kita kata mana fajar, cuba tunjuk tengok. Dia pun tunjuk pukul 7 tunjuk. Itu matahari. Fajar ni ialah cahaya yang mendahului matahari itu dulu. Kan? Langit gelap. Malam kan gelap. Tiba-tiba naik cahaya. Mula-mula dia naik cahaya ni, dia tembak ke langit macam tu. Pum. Cahaya yang memancar ke atas. Yang tu dipanggil fajar kadhib. Cahaya tipu-tipu. Lebih kurang macam itulah translate dia. Bukan yang betul lagi. Fajar kadhib. Pak, dia naik macam tu. Itu biasanya waktu tahajud. Kalau di Mekah, Madinah ke apa, dia azan yang pertama. Azan pertama tu fajar kadhib. Belum lagi. Yang ini adalah hadis bagi tahu, apabila kamu sedang makan, kamu dengar azan, maka teruskan makan. Kan? Teruskan makan tu bila dengar azan, itu azan pertama di Mekah. Tempat kita mana ada azan pertama? Dia azan sekali tu je. Kan? Jadi bila masuk waktu tahajud ataupun fajar kadhib tadi, cahaya yang daripada ufuk langit dia tembak ke atas memanjang, itu belum lagi waktu wajib puasa. Boleh makan lagi. Apabila cahaya tadi dia naik dalam keadaan dia mendatar, memanjang. Dia ufuk, tengok dekat ufuk tu cahaya dia memanjang dan naik dah. Tu barulah fajar shadiq. Fajar shadiq. Mana cahaya pagi yang betul-betul. Bentuk ataupun kita kata
Matahari bulat tu belum ni lagi, dia bagi cahaya dia dulu. Ya. Maka kalau dia tunggu matahari itu maknanya sudah berlalu beberapa minit dah daripada waktu yang kena wajib puasa. Jadi kita kena tahu juga. Ya. Azan adalah panduannya, panduan. Baik. Tuan-tuan rahmatullah, rasa macam payah pula. Dia sebenarnya tidak payah untuk diamalkan. Bunyi teknikal macam payah. Nak bagi tahu bukan senang nak tentukan waktu berbuka tu. Bukan senang nak tentukan waktu kita nak mula puasa. Pihak yang bertanggungjawab tu kena ada kepakaran, kena ada alatan, baru boleh tentukan. Untuk memudahkan urusan orang Islam ramai-ramai ni, kita nak buka puasa, kan? nak sambut raya. Jadi kita kena bersyukur. Pasal kita ni duduk dalam negara, dalam suasana yang semuanya tersusun elok, proper. Kan? Hak bahagian zakatnya proper, bahagian falaknya proper, pengurusan agamanya proper. Jadi kita syukur. Di setengah-setengah negara yang lain sampai sekarang masih bergaduh lagi. Bergaduh lagi nak tentukan puasa, bergaduh lagi nak tentukan raya sampai sekarang. Ya. Bukan jauh pun tuan. Negara jiran kita aja. Sampai sekarang masih lagi. Ya. Kalau di kampung dia tu Muhammadiyah kuat, kena ikut Muhammadiyah lah. Kan? Kalau kampung dia tu Nahdlatul Ulama yang kuat, ini dua institusi agama yang terbesar kan. NU. Kalau NU kuat, ikut NU lah. Jadi kadang-kadang antara dua tu dia tak sepakat. Kan? Satu negara tadi raya lain-lain. Orang ni raya apa namanya 20 lepas 29 puasa. Yang ni 30 hari puasa. Jadi kita ni duduk dalam suasana alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, persiapan kita untuk menyambut Ramadan al-Mubarak. Apa dia? Ini ulama-ulama sebut apabila semakin dekat, semakin hampir nak masuk kepada bulan Ramadan, ataupun setidak-tidaknya pada malam yang pertama Ramadan tu. Tuan-tuan kena ingat ni betul-betul ya. Kalau boleh jangan terlepaslah. Supaya kita tak terlepas, kita buatlah checklist. Ya. Ataupun kita buatlah memo, reminder. Bila? Kalau boleh sebelum masuk puasa, ataupun setidak-tidaknya malam pertama Ramadan. Apa nak dibuat? Hendaklah kita memperbanyakkan niat untuk melakukan amal soleh. Niat tu bagi banyak. InsyaAllah Ramadan tahun ini saya akan khatam Al-Quran 3 kali. InsyaAllah. Jadi dia niat. Niat tu mesti dengan keazaman hati. Ya. InsyaAllah yang betul-betul lah, bukan insyaAllah Melayu. InsyaAllah yang betul-betul. InsyaAllah. Dia tetap dia insyaAllah. Sebab apa? Dia nak kata semuanya dengan izin Allah. Kan? Dengan harapan Allah memberi taufik. Bukan insyaAllah Melayu. Ya. Jemput datang ya, kenduri saya ni, anak bongsu saya hujung minggu ni, dia pun tengok jadual. Tengok-tengok Allah, balik kampung dah pula. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa halangan saya sampai. Memang ada halangan dah pun insyaAllah apa lagi? Bagi tahu je dah. Minta maaf tuan ya. Kalau ikut jadual ni, saya ni ada urusan. Jadi kadang-kadang kita meletak insya-Allah tu tak kena pada tempat. Seolah macam kalau saya tak boleh datang pun bukan salah saya, salah Allah lah, sebab Allah yang takdirkan saya tak boleh datang. Bukan gitu. Kan? Insya-Allah ni kalau benda dah hampir-hampir confirm dah. Tapi kita rasa kalau Allah tak bagi taufik saya tak boleh buat. Insya-Allah. Kalau benda memang tak boleh, bagi tahu siap-siap je. Begitu. InsyaAllah tahun ni khatam Quran 3 kali. Ya Allah, ya, saya niat tahun ni saya nak tarawih penuh tiap-tiap malam, ya, sepanjang bulan Ramadan. Tahun ni insya-Allah, ya, saya berazam untuk saya nak bagi makan kepada orang yang berpuasa, untuk buka puasa tiap-tiap hari. Jadi perbanyakkan amalan. Lebih baik kalau boleh dibuat dalam bentuk memo ataupun tulisan. Tulis, macam kita tulis wasiat. Checklist Ramadan 1445. Apa kita nak buat? Kan? Checklist, list to do tu kan? Ke to do list? To do list. To do list. Benda kita nak buat siap-siap. Sekian. Penting ke? Penting.
Sebab kelebihan umat Nabi Muhammad SAW yang ni tak ada pada umat lain. Special. Kelebihan umat Nabi Muhammad SAW ialah apabila kita niat untuk melakukan sesuatu kebaikan, maka Allah Ta'ala perintahkan malaikat, wahai malaikat, tuliskan kepada fulan ini kebaikan yang sempurna daripada niat dia tu. Saya nak khatam Al-Quran 3 kali tahun ni, malaikat tulis. Megat Muhammad Zaid, Megat Azamuddin, tahun ni Ramadan khatam 3 kali. Quran pun tak buka lagi. Dan yang selama hari ni buka lain, itu Ramadan punya kan. Bukan masuk kata tak buka langsung. Ya, untuk Ramadan punya catatan. Tak buka lagi pun, tak baca lagi pun. Malaikat dah tulis dah. Kalau kita betul-betul buat, maka ditulis 10 kali ganda. 10 kali ganda. Khatam 3 kali. Tapi dalam buku catatan berapa? 30 kali khatam. Sebab 3 kali 10. Tapi janganlah tuan-tuan niat melampau-lampau sangat. Kalau begitu saya niat 100 kali lah Ustaz. Hak sekali pun belum tentu lagi. Kan? Jadi niat tu mesti ikut keupayaan diri kita, kemampuan kita. Semaksimum yang kita boleh buat. Mungkin ada orang boleh pergi lebih jauh. Kan? Niat nak tarawih tiap-tiap malam. Malaikat tulis fulan bin fulan 30 hari Ramadan solat tarawih tak tinggal. Tiba-tiba dia hanya dapat buat 28 hari saja. Lagi 2 hari ke mana? Lagi 2 hari itu atas kereta balik kampung jam. Kan? Tak sempat dia nak tarawih. Jadi dapat pahala tak? Pahala dapat dah 1. Dia niat tak sempat buat, dapat 1. Tapi kalau dia dapat buat 10 kali ganda, ini belum lagi dikira dengan gandaan Ramadan. Kalau gandaan bulan Ramadan lebih lagi, kan? Itu adalah minima, kadar keuntungan faedah yang minima 10 kali ganda. Jadi banyakkan niat-niat. Orang tanya nak niat apa? Apa sahaja amal soleh. Janji jangan niat benda yang tak baik. Niat nak putus silaturahim, niat nak penaya orang ni, niat nak buat keburukan, itu tak boleh. Ya, bahkan boleh jadi asbab kita ni terhalang daripada rahmat Allah Taala pula. Ya, mesti niat-niat benda baik. Ustaz, kalau saya niat kalau saya nak packing kurma, buat 3 biji, lepas tu masuk dalam plastik, saya bagi dekat masjid, saya wakil dekat orang, boleh tak? Boleh. Tapi benda tu kecil je Ustaz, tak ada efek sangat pun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Kata Nabi, kamu jangan anggap remeh-remeh benda-benda baik ini walaupun kecil. Walaupun kamu sedekah dengan sebelah kurma. Kurma tu ada sebiji. Kawan tu tak ada benda nak buka puasa, kita ada sebiji. Belah 2, bagi dia separuh, kita makan separuh. Walaupun dengan sebahagian atau sebelah kurma, bagi orang buka puasa tetap dapat pahala penuh. Pahala puasa dia dapat kat kita. Dengan tak dikurangkan pahala dia. Dapat pahala orang yang berpuasa bila kita bagi makan orang ketika berbuka. Orang panggil iftarus shaim. Masjid kita dah penuh dah Ustaz. Masjid At-Taqwa penuh dah. Oh hebat. Assalamualaikum. Sahabat kita insya-Allah. Masjid kami banyak lagi kota kosong punya. Sehari dalam 3,500 kos buka puasa ramai. Kawasan saya belah-belah Bukit Beruntung tu kawasan industri. Jadi ramai orang kerja kilang. Memang sehari 500-600 orang buka puasa kat masjid. Kan? Jadi kita bagi makan orang buka puasa. Buka. Ada satu masjid saya tengok menarik, masjid yang dapat pengurusan terbaik Malaysia tu. Masjid Taman Temerloh Jaya. Masjid Taman Temerloh Jaya. Dia kalau kira dari segi gah bangunan tu mungkin masjid kita lebih gah lagi. Tapi dari segi pengurusan, mengurusinya Dr. Abdullah Hashim. Ya. Banyak masjid-masjid buat lawatan apa panggil benchmark dekat dia punya masjid tengok. Jadi dia buat macam mana? Dia kata kita ni sehari bagi makan orang buka puasa lebih kurang dalam 400 orang. Kos kita sekian-sekian, satu kepada RM8. Kan? Lebih kurang berapa kalau 400 kali RM8? 3,200 kan. Jadi sehari 3,200. Kata dia, kami tak nak orang di sini
hanya yang kaya raya saja yang infak. Kita nak bagi semua ada peluang. Yang kaya pun boleh infak, yang miskin pun boleh infak. Yang T20 pun boleh infak, yang B40 pun boleh infak. Kan? Caranya macam mana? Kami pecahkan daripada sehari tu kita pecah kepada 10 lot. Contoh kan. So kalau kata 3,200, tapi dia bukan 10 lot, tak silap saya 100 lot. Penuh dia punya papan board dia tu. Siapa nak masuk 2 lot, 3 lot, mungkin 1 lot mungkin RM50 contohnya. Tak terbeban sangat. Kan? Jadi dapat ambil bahagian juga. Tetap dapat pahala bagi makan orang buka puasa. Itu pendekatan yang mereka buat. Kalau kita buat seketul macam tu, siapa nak sponsor sehari 3,200? Kita pun tengok. Saya pun gaji pun 3,500 dia kata. Kan? Kalau ambil sehari, walaupun pahala dia besar, pahala dia bagi makan kepada 500 orang buka puasa. Tapi ialah dalam Quran membagi tahu walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang ibadur rahman ni bila dia infak, dia sedekah, dia sederhana. Dia tidak sampai berlebih-lebihan, nanti anak beranak semua tak ada benda nak makan. Dia sederhana. Mana dia tengok, dia pertimbangkan kadar kemampuan. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu bulan Ramadan. Yang kedua tadi apa? Banyakkan niat untuk melakukan amal soleh. Dah tulis cantik dah, tampal dah dekat dinding, tampal dekat cermin sebab nak jadi peringatan. Tiba-tiba pada malam pertama Ramadan masuk mesej. Masuk bertalu-talu. Ini bukan Khairul Amin, kan? Sales mencecah 8,000 apa dia punya produk tu? Dah beli dah. Dendeng kan, 8,000 dalam masa 3 minit ke apa? Cecah. Oh, dahsyat. Masuk mesej. Apa ni? Buka-buka tengok. Duka cita dimaklumkan kan. Tok Imam pula. Orang lain lah contoh kan. Okay. Haji bulan-bulan meninggal dunia pada malam pertama Ramadan. Baru masuk Ramadan. Orang duk niat nawaitu saum Ramadan ni, ahli keluarga dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dunia. Banyak tuan-tuan ya. Saya ni secara peribadi pada tahun yang tahun Covid tu, memang saya ni menguruskan jenazah betul-betul lah, gali kubur. Dah tak ada ceramah, tak ada ceramah apa, tak ada keluar kawasan. Masjid pun tak ada pergi. Aku nak buat apa ni masa depan? Gali kubur je lah. Jadi kerana permintaan tinggi, permintaan untuk dikebumikan tu tinggi, penggali kubur pun tak cukup tenaga, manpower tak cukup. Jadi Tok Imam boleh ke gali kubur? Boleh, tak masalah. Gali kubur. Paling ramai orang meninggal dunia adalah 2 minggu terakhir sebelum nak masuk Ramadan. Masuk Ramadan pun sama juga. Boleh jadi sehari, nisbah dia sehari seorang atau sehari 2 orang boleh jadi. Sebab kawasan kami luas, kawasan kami tu besar. Ada saja. Jadi hak kerja gali kubur ni, saya pun risau juga pasal gali kubur ni kerja berat. Takut-takut dia buka puasa pula siang-siang Ramadan kan. Jadi ramai orang meninggal dunia ketika nak masuk Ramadan. Saya sendiri pun sepupu saya semalam meninggal. Kan? Umur 41. Ya. Ada asma, lelah. Kan? Sesak nafas. Dia kata kaki saya dah tak rasa dah, dia kata. Dah tarik dah. Malaikat dah tarik dah. Kaki saya tak rasa ni, tergantung je rasa ni. Bawa pergi hospital. Tak sempat sampai hospital. Ya. Baru beberapa minit dalam perjalanan meninggal. Anak dia pun terkejut. Ibu, dah tak ada dah. Umur 41. Kan? Padahal sejam 2 jam sebelum tu baru telefon adik-beradik bergurau-gurau, senda. Macam tak percaya, tak ada tanda sakit apa-apa. Selalunya orang-orang yang baik-baik ini dekat-dekat nak Ramadan ni banyaklah. Jadi kita ni kena hati-hati lah pasal kita ni semua orang baik-baik kan. Orang baik-baik. Sebab tu penting niat. Niyatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang yang beriman itu ada kala lebih baik daripada amalan dia. Kita niat dapat pahala penuh. Kita buat amalan tu belum tentu pahala penuh. Bahkan potong pula banyak pula. Saya niat nak khatam Al-Quran, malaikat tulis pahala penuh.
ambil Quran baca tengok, baru muka surat yang pertama sudah 20 kesalahan dah malaikat catat. Banyak sangat salah kamu ni. Pahala tak ada nak top up ni dengan salah ni. Contoh kan? Contoh. Mana niat seseorang itu lebih baik daripada amalan dia. Lepas kita banyakkan niat. Niat. Macam mana orang lelaki sungguh-sungguh niat nak nikah dua tu. Macam itulah niat kan, nak buat amal soleh, nak khatam Quran, nak qiyamul lail Ramadan kan. Orang kata tak dia buat tak apa ustaz, yang boleh pahala niat sudahlah. Bersungguh macam tu. Kan? Apa pun halangan pun tak apalah. Nanti. Tuan-tuan rahmat Allah SWT. Yang ketiga. Yang ketiga ini ialah apabila kita masuk ke dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Orang kata apakah tips untuk melipat gandakan amal soleh? Kaedah, cara nak melipat ganda amal soleh macam mana? Yang pertama ialah dengan kita menghidupkan suasana. Kena ada suasana, ada circle yang baik, ataupun istilahnya ada bi'ah yang baik. Alangkah baiknya kalau penguasa-penguasa, bos-bos, ya, direktor-direktor, ketua-ketua membuat satu peraturan khusus dalam bulan Ramadan yang menggalakkan pekerja di bawahnya itu untuk buat amal ibadat. Okey, sempena Ramadan tahun ni, saya nak departmen kita tiap-tiap hari bila punch in masuk kerja tu, punch card tu, ya, mesti kita ambil masa setengah jam kita baca Quran. Saya nak macam tu. Baca tak baca tu terpulanglah, dia buat je peraturan tu. Saya nak Ramadan ni kita semua bila waktu zuhur solat mesti berjemaah. Sebab dah tak ada makan tengah hari pun semua, kita solat berjemaah. Tolong kejap susun, cari seminggu sekali pentazkirah, bagi tazkirah hari Jumaat. Jadi dia buat satu aturan yang istimewa untuk bulan Ramadan. Yang mana dengan sebab dia buat tu, bukan dia seorang boleh manfaat, orang lain pun dapat juga. Kalau yang bekerja syarikat sendiri contoh kan, yang tak terikat dengan peraturan yang ketat-ketat. Okey, Ramadan ni kesian kepada ibu-ibu nak balik masak, kita bagi keluar pukul 3.30. Hore, gembira kan. Memasukkan kegembiraan dalam hati orang tu pun pahala besar. Tapi tuan-tuan, ya, janganlah anggap benda tu serius. Ini semua adalah khayalan semata-mata. Kan? Mana pula nak bagi keluar 3.30, masuk pun dah pukul 9 kan. Jadi kurang-kurang dia bagi awal, bagi peluang supaya kita ni tidak terkejar-kejar dengan maghrib, dengan jam. Itu bagus kan? Ada ihsan. Jadi circle ataupun surrounding itu penting kita bina di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing dia dah buat dah satu ruang ibadat. Dia letakkan wainscoting. Apa tu? Kan dekat rumah kan buat cantik, letak yang bingkai-bingkai tu kan. Orang kata, "Oi, cantiknya rumah dia, nak buat apa ni?" Ya, siap letak mihrab. Inilah masjid saya untuk Ramadan tahun ni. Dia buat masjid lah rumah. Masjidnya bukan nama binaan masjid. Dia buat tempat khas untuk ibadat. Letak rehal Quran, letak Quran situ cantik. Ya, ada sejadah, buat lampu-lampu sikit, lampu hijau ke apa ke. Gambar Masjidil Haram ke contohnya. Suasana. Jadi semangat sikit. Betul kan? Ni memang ulama sebut khususkan satu sudut dalam rumah kita. Kalau satu sudut pun dah okey dah, apatah lagi kalau satu bilik. Satu sudut dalam rumah untuk ibadat. Ini sangat membantu kita, menggalakkan, memotivasikan kita untuk ibadat. Berbeza kalau kita ni tak, rumah saya ni semua adalah masjid Ustaz, mana-mana pun boleh semayang. Sudahnya Quran tak baca, semayang pun tidak, confused nak semayang kat mana ni. Sini pun boleh, sini pun boleh. Bagus sudah. Jadi kita khususkan. Satu lagi kelebihan iaitu bagi orang perempuan yang mana mereka ni iktikaf boleh di rumah mereka. Di mana? Di masjid rumah. Walaupun benda ni ada khilaf ulama, tapi bagi orang perempuan lebih diutamakan ibadat di rumah berbanding iktikaf di masjid kan. Di mana nak iktikaf? Tak bolehlah iktikaf dalam bilik atas katil tengok TikTok sahaja cukup beriktikaf di dalam bilik ini. Tak boleh lah gitu. Tapi kalau dia duduk di sudut yang khusus tu,
yang dah di asing itu boleh. Ya. Dia panggil masjid manzil atau musalla al-bait. Tempat solat dalam rumah. Buat kan. Keluar modal sikit. Kemudian suasana yang baik sudah ada. Kita juga kena hindari daripada suasana yang buruk. Ini terakhir penutup lah. Saya tengok bila orang dah hidang makan ni macam Ramadan lah juga kan. Jadi kena cepat-cepat berbuka. Apabila kita nak jaga diri kita daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Saya ulang sekali lagi. Bila kita nak puasa dengan sempurna, dia mesti kena jaga diri daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Batal puasa satu perkara, batal pahala puasa. Maka hindarilah daripada suasana ataupun circle yang negatif. Orang duk mengumpat, ya, sambil duk mengayam ketupat kan, nak raya. Dia tu kereta baru lah tu. Itu hutang lah tu. Dia tak tahu raya. Bukannya beli cash kan. Tahu lah. Jadi sambil-sambil dia nak mengayam ketupat, mengumpat orang apa semua. Kita jangan duduk sekali. Banyak. Ini ujian Allah Ta'ala. Tarawih 20 rakaat. Lepas tarawih tadarus pula lagi. Dah kering dah air dia. Jom kita pergi mengetih. Pergi mengetih. Minum. Time mengetih tu apa nak disembangkan? Kan? Tok Imam malam ni baca panjang betul lah. Tadi perasan tak dia ada salah dia tahu, tapi dia tak ulang balik ayat tu. Tu. Mengumpat orang. Ya. Pahala tarawih 20 rakaat, pahala tadarus al-Quran, dia sedekah kepada tok Imam hak dia mengumpat. Dia sedekah kepada kawan dia hak dia mengumpat. Jadi kitanya dapat apa? Penat dan lelah saja, tak ada apa-apa dosa. Jadi bukan sekadar kita galak, seronok, semangat untuk buat amal ibadat. Di sudut yang lain kena jaga diri daripada perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang boleh menghilangkan, menghapuskan pahala puasa kita. Dengan cara itulah maka puasa kita layak untuk diterima Allah SWT dan layak untuk memberi syafaat kepada si pelakunya. Ya. Dua syafaat yang tak akan ditolak dalam hadis Nabi SAW. Syafaat Al-Quran dan syafaat puasa. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Cukup sekadar itu untuk bagi ini sebagai tazkirah ringkas peringatan kita bersama. Terima kasih banyak-banyak kepada pihak Koperasi Sahabat, Lembaga Zakat dan juga Masjid At-Taqwa, Taman Tun Dr. Ismail dan semua yang terlibat pada hari ini. Diucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita semua untuk berpuasa dengan puasa yang terbaik dalam kehidupan kita daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi saya kira ada baiknya kalau kita berdoa bersama-sama di kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengkabulkan, menerima berkat ada orang yang soleh, orang baik dalam kalangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tajma'a baina qulubina fil ulfati wal mahabbah an tu'allif baina qulubina. اللهم أصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بلغنا إلى رمضان. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا واجعلنا من الصائمين الذاكرين التالين للقرآن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات المتصدقين واجعلنا من عبادك التوابين المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di kesempatan ini juga kami mohon kepadamu ya Allah,
Berikanlah kepada saudara-saudara kami di Palestin sebelum mereka menyambut bulan Ramadan pada tahun ini, angkatkanlah segala duka cita dan kesusahan, kepayahan daripada mereka. Angkatkan kebuluran daripada mereka, peperangan daripada mereka. Berikanlah kepada mereka taufik dan kemudahan untuk berpuasa pada tahun ini dalam keadaan aman damai ya Allah. Dan jadikan kami orang yang sentiasa mengambil iktibar, sentiasa memikirkan kesusahan orang lain, dan kami dapat berpuasa pada tahun ini dengan puasa yang sebenar-benarnya, puasa yang zahir dan puasa yang batin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon ampun dan maaf sekiranya ada salah dan silap, yang baik daripada Allah Taala, yang kurang itu adalah kejahilan saya sendiri. Sehingga bertemu lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ini penghargaan kepada Al-Fadhil Ustaz atas tazkirah yang disampaikan sebentar tadi. Marilah sama-sama kita mengambil iktibar dan mengisahkan diri seterusnya menjadi yang terbaik dalam kesempatan menyambut Ramadan Al-Mubarak. Kuning emas masa depan ini